أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan ahli-ahli jatuh kuasa Salam, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang kasih sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Dan insyaAllah malam ini gilirannya fiqh al-muamalat. Fiqh al-muamalat. Fiqh muamalat ni fiqh yang berkaitan dengan urusan-urusan kita sesama manusia, jual beli, kan? Contohnya gadaian, sewa menyewa dan sebagainya, itu dipanggil fiqh al-muamalat. Malam ni kita cerita tentang satu tajuk yang biasa kita buat, tuan-tuan, tapi mungkin kita tidak begitu, orang kata, mendalam lah pengetahuan kita. Jadi malam ni kita pergi sedikit detail tentang satu lagi transaksi ataupun satu lagi urusan jual beli yang dipanggil jual beli yang melibatkan as-salam ataupun jual beli yang melibatkan tempahan. Okey, disebutkan sebagai bai' as-salam ataupun dalam bahasa Arab dia juga disebut sebagai bai' as-salaf. Jadi bai' as-salaf ni, tuan-tuan, dia secara umumnya dalam Islam, kalau kita nak berniaga, syarat utama dia mestilah barang yang kita niagakan tu wujud ada. Ya? Kita nak jual air ni, air ni mesti ada, baru boleh jual. Kita nak jual kereta, kereta mesti ada. Nak jual buah, buah mesti ada. Nak jual rumah, mesti rumah ada. Maksudnya tak boleh jual orang punya, kecuali kita diwakilkan lah, kita ejen contohnya, boleh lah, itu diberikan kebenaran. Tapi kalau kita saja-saja tengok orang punya harta kemudian kita pergi jual tanpa keizinan dia, maka itu tak sah jual beli. Jual beli mestilah secara asasnya adalah hak milik kita. Kita ada kontrol tentang satu-satu harta, barulah kita boleh jual. Maknanya hak milik kita lah. Maksudnya contohnya macam kadang-kadang berlaku juga, kita ada kedai dekat Shopee, kan? Saja sebut Shopee sebab kita semua tahu, kan? Bukan nak promote Shopee, kan? Ini bukan dalam berbayar, tuan-tuan. Ini saja nak sebut Shopee sebab kita biasa dengar, kan? Jadi kita ada kedai dekat Shopee dan kita berniaga, ada barang-barang yang kita jual, barang kita punya. Okey, kita ada barang, apalah barang nak kita nak jual, apalah barang-barang makanan ke, barang minuman ke, pakaian ke, kemudian barang kita ada. Tapi kita rasa macam tak cukup lah barang kita ni, sebab kita nak pelbagaikan produk kita, maka kita pun cari dekat Shopee tu. Maka terjumpalah satu item, katalah sekarang yang famous, yang baru tu keluar, apa dia, tuan-tuan? iVision. iVision, tuan-tuan, dikeluarkan oleh Apple, iVision. iVision, tuan-tuan, dipakai, oh Masya Allah, nampak macam-macam. Baru saya tengok, harga dia tak mahal, tuan-tuan, dalam $4,000. $4,000 iVision. Mana dunia sekarang, tak lama lagi tuan-tuan akan nampak lah. Orang drive kereta pun dia boleh nampak, dia boleh, masa tu dia boleh tengok, dia pergi story, dia boleh menunya, boleh tengok video, sebelah ni tengok video, sebelah ni tengok WhatsApp, apa semua sekali. Dan luar biasa. Kalau tengok movie tu macam betul-betul real, tuan-tuan. Dia pakai dia panggil apa? Apa anak dia tu? Dia orang muda tahu lah. Ramai sekarang orang pakai, tuan-tuan. Pergi macam dia macam tu je, tuan. Dia tak ada dah. Dia boleh pakai tak ada skrin kat depan mata dia, pakai benda tu tapi tangan ni boleh kontrol. Teknologi, tuan-tuan. Teknologi. So barang tu ada. Kalau tak ada, tak boleh jual, tuan-tuan. Contoh kita jumpa satu iVision yang baru, oh nampak orang tengah hot, tengah viral, tengah ramai orang cari. Kita pun tengok tu, kita pun ambil dia punya gambar, ambil video, ambil dia punya spek dia, kita pun masuk dalam
kita punya kedai, kita mau promo. Okey. Lepas tu ada orang nak beli. Bila orang nak beli, orang bayar kat kita. Kan? Bila orang bayar kat kita, lepas tu kita order dekat orang tu supaya dia hantar kepada alamat yang pembeli dengan kita tu. Tak boleh tuan-tuan. Itu jual beli orang punya. Kalau nak boleh, kena contact dia punya vendor dia, kena contact dia punya owner tu, pemilik kedai tersebut, minta izin dia untuk bantu dia jual. Bantu dia jual. Ataupun kita kata okey, kita nak jual barang dia dan kita minta izin. Tanya dia ada tak stok ada lagi tak? Kalau kata ada stok, boleh tak saya promotekan barang you? Dia kata boleh. Okey, promote. Boleh tak you hantar nanti? Boleh dia kata. Dan baru boleh. Nanti barang ada. Dan kita mendapat keizinan daripada tuan mempunyai barang dan boleh. Maknanya kita seakan-akan menjadi wakil lah, seakan menggunakan kaedah wakalah lah, menggunakan wakil sebagai wakil untuk menjual barang yang dimiliki oleh orang lain. Itu tidak mengapa. Tapi kalau saja ambil letak dalam kita punya kedai, tak boleh tuan-tuan. Tak sah jual beli kerana kita tidak memiliki barang yang kita jual. Jadi nak jual ni benda yang ada pada kita, yang ada milik hak mutlak kita, barulah kita boleh jual. Tak boleh jual orang punya. Baik. Walaupun akhirnya kita bayar, bukan kita tak bayar dekat yang kita order tu, tapi kita nak jual sebelum kita memiliki barang yang kita miliki tu, yang barang kita nak jual tak boleh. Okey, itu syaratnya. Asalnya begitu hukum dia. Tetapi dalam jual beli yang melibatkan tempahan ini, dia dibenarkan, dia dikecualikan daripada konsep asas dia. Sebab jual beli tempahan ni tuan-tuan, benda yang tak wujud, betul tak? Kita tempah kereta tak ada lagi. Yang ada dekat showroom tu, kereta bukan tu kereta yang kita nak beli. Itu contoh je. Itu contoh untuk apa dia, test drive sebagainya. Okey, model dia mungkin sama, color mungkin tak sama, spek dia mungkin sama, kita pun pergi test drive. Okey, kita pun beli, katakanlah okey, saya berkenan dah test drive semua sekali, kita pun letakkan dia tunjuk harga. Okey, kalau contohnya spek sekian-sekian, harga sekian-sekian. Okey, warna sekian apa dah tulis warna dia. Okey, tak warna dia. Okey, dia pun bagi tahu okey penghantaran bila, jangkaannya dalam sekitar 1 bulan kereta tu akan sampai. Okey, kita pun bagi deposit tempah. Kereta dia tak? Kereta tak ada. Kereta duduk kat kilang ni. Ataupun kilang tak keluar lagi, tak buat lagi. Tapi dijangka siap dalam masa sebulan. Contohnya. Boleh tak tuan? Boleh. Asal tak boleh. Asalnya jual beli yang tidak wujud barang itu tidak boleh dijual asalnya. Tetapi dalam jual beli tempahan ini, melibatkan tempahan, dibolehkan. Nanti kita cerita kenapa, apa dia maqasidnya, apa tujuannya, apa maslahahnya, kenapa Islam membenarkan jual beli tempah walaupun pada asalnya jual beli benda yang tak wujud tak boleh pada hukum asalnya. Tapi ini adalah pengecualian, dibenarkan. Okey? Baik. Kenapa? Ini kita tengok. Kenapa dibenarkan? Ini kerana adalah dikata lihajatin nas ila mithl hadzal aqdi, kerana manusia memang memerlukan, manusia berhajat benda yang macam ni. Maknanya transaksi yang berbentuk jual beli tempah ini memang diperlukan oleh kita. Kenapa diperlukan oleh kita? Banyak sebab. Antaranya ialah untuk memudahkan urusan. Contoh, kalau tak bolehlah jual beli secara tempahan ini, artinya tokek kereta tu dia kena keluarkan belanja yang besar. Contoh dia kena beli cash. Contohnya dah ada dekat showroom tu banyak-banyak, lepas tu barulah dia boleh jual. Apa jadi kalau tak laku tuan-tuan? Rugi tak? Rugi. Maka Islam tak nak bila kita berniaga rugi. Jadi Islam memberikan kelonggaran. Bila orang tempah, pada kebiasaannya dia bayar deposit. So bila dapat dia bayar deposit, tiba-tiba dia cancel. Kedai tu berhak, kalau sebab orang membeli tu yang buat tempat, tiba-tiba dia cancel, dia boleh forfeit, boleh ambil deposit tu. Kenapa? Dia telah pun membuat komitmen. Maknanya dia kereta tu dah bawa masuk, tiba-tiba tak jadi pula. Sedangkan orang lain nak beli, dah asalnya orang lain nak beli, tapi oleh kerana dia dah booking, maka tak boleh dijual kereta tu. Akhirnya mungkin kereta tak terjual, maka boleh dapatkan deposit tu, mungkin boleh diambil oleh pihak penjual. Contohnya. Jadi itu kelebihan dia. Sama juga kita nak beli rumah tak siap lagi. Rumah tak ada pun lagi.
Sekarang ni orang jual rumah tuan-tuan tak ada lagi. Hutan ni. Tapi dirancang untuk membina ni under construction orang buat. Dah order dah kan? Dah order dah, tapi dia ada spek dia ada. Spek dia sekian-sekian, tanah keluasan sekian-sekian, bilik berapa, bilik air berapa apa semua, kan? Jadi boleh tak? Boleh tuan-tuan. Kenapa? Kerana untuk membina satu-satu buah rumah bukan mudah, bukan murah. So dia terpaksa keluar modal yang besar. So bila ada orang booking, bayar katalah 10%. Untuk booking contohlah, atau deposit 10%. So artinya dengan modal tersebut dia boleh membina rumah. Membantu dia tak? Membantu dia. Jadi orang yang tak ada duit penuh full pun tak apa, dia boleh tempah rumah dia. Orang yang membina rumah boleh gunakan 10% tu dia, contohnya deposit untuk dia bina rumah. Itu membantu tak? Membantu. Ini antaranya masalah kerana tak semua orang ada duit banyak. Tak semua orang ada duit banyak untuk membeli ataupun untuk membina satu-satu projek, membina kereta dan sebagainya. Begitu juga kalau kadang apa lagi benda yang biasa kita buat tempahan. Kita contohnya catering, tuan-tuan. Catering, ada catering baru ni saya buat catering. Bukan buat catering lah, tempah tak ramai untuk family. So dia minta supaya kita bayar full. Makanan tak ada lagi. Makanan tak ada lagi. So kalau tak bayar full, dia tak hantar. So kita bayar full. Kerana kita yakin dia boleh sediakan makanan tersebut, maka kita pun bayar full. Kemudian hari yang tertentu, kita sebutkan hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian, jumlah untuk makan berapa orang sekian-sekian, kita pun banking kat dia. Dia pun bagikan dia punya bukti pembayaran. Okey, dia kata okey, akan dihantar sekian-sekian bulan. Sampai barang. So sah tak? Boleh tak? Boleh. Walaupun asalnya tak wujud lagi pun. Makanan kita tempat tak wujud lagi. Boleh tak? Boleh, tuan-tuan. Kenapa? Kerana antaranya dia punya masalahnya, pertamanya kita nak secure kita punya tempahan. Orang membeli, kalau dia tak bagi deposit, ada kemungkinan dia akan cancel bila-bila masa. Dia akan merugikan penjual. Okay? Dalam masa yang sama juga, kalau dia tak bagi deposit, mungkin orang yang membuat makanan tu, orang menyediakan makanan, dia tak nak sediakan. Sebab dia kata kalau saya sediakan makanan, tiba-tiba awak tak bayar apa-apa, tiba-tiba awak cancel, apa jadi pada saya? Rugilah saya. Jadi orang kata win-win lah. Jadi ini di antara masalah, di antara maqasid lah, kita kata maqasid syariahnya dalam dalam menentukan hukum ini. Mana antara maqasid ialah untuk memberi maslahah kepada kedua-dua pihak. Jadi boleh, tidak ada masalah. Contohnya disebutkan sini, kalau orang tu memang dia contohnya dia ada tanah. Okey, tanah tu ada pokok-pokok contohnya, dan pokok tu dah mula berbuah. Kan? Mula. Kita boleh tempah. Maknanya kita boleh tempah untuk membeli daripada pokok tersebut, walaupun dia belum masak, tapi dah mula dah maknanya dah dekat masak lah. Kita boleh buat tempahan. Nak berapa banyak? Orang pergi nelayan contohnya, pergi ke laut. Kita nak ikan, kita boleh tempah, boleh tempah. Tapi syaratnya, tuan-tuan, dia mestilah bila kita tempah, katalah kita nak makan ikan tenggiri, nak buat kenduri 10 kilogram ikan tenggiri, kita mau bayar deposit lah. Bayar deposit. Baik. Tiba-tiba datang tak ada ikan tenggiri. Maka dikatakan tenggiri tak ada, ikan merah ada. Contohnya orang penelayan beritahu kan. Okey, boleh tak ambil ikan merah, tapi harga dia beza sikit lah. Contohnya kan. Kalau kita bersetuju, boleh teruskan transaksi tersebut. Tapi kalau kita tak setuju, kita boleh cancel. Itu syarat dia. Antara syaratnya ialah mesti apa yang kita tempah itu tepat dengan apa yang kita nak. Kalau tak tepat, boleh kita cancel. Tidak ada masalah. Tak berdosa pun. Tak berdosa dan dibenarkan dari sudut hukum syarak. Baik, sama juga dengan pokok buah-buahan yang mula dah berbuah dan kita nampak, sebab biasanya bila contoh buah durian, dia dah mula gugur kan. Biasa kita buat buah durian, musangking contohnya. Nak makan musangking, kalau tak tempah memang habis. Jadi kita pun tempah. Dia duduk atas pokok lagi, tapi dia dah mula masak. Boleh tak kita tempah? Boleh, kita bagi booking dulu. Kata nak berapa 10 biji, okey berapa ratus, okey kita bayar dulu. Dan
bagi besok boleh tak? Biasa gugur. Besok pagi biasanya gugur buah durian kan. So kita bayar duit, dapat tak? Boleh deliver tak? Boleh hantar tak? Cukup tak apa yang kita nak? Dia punya timbangan okey cukup. Kalau cukup dan jalan terus. Kalau tak cukup maka kita boleh cancel. Boleh dapatkan balik duit kita yang kita bayar. Okey. Jadi ini adalah kebaikan untuk kedua-dua belah pihak ya. Baik. Jadi ini adalah satu gambaran bahawa syariat Allah SWT ini syariat yang memberi rahmah kepada umat manusia. Ya? Rahmah Allah SWT ini luas sangat tuan-tuan. Rahmah Allah SWT sangat luas, dan rahmah yang paling utama Allah Ta'ala bagi bukan di dunia. Okay? Kalau kita cerita tentang rahmah Allah Ta'ala, rahmah Allah Ta'ala yang paling besar adalah disediakan di akhirat. Ya? Allah SWT itu disebutkan dalam satu hadis ada 100 rahmah. Ada 100 rahmat. Satu saja rahmat diturunkan ke dunia. Satu saja rahmat diturunkan dunia, dan satu rahmat ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi untuk segala manusia dan juga makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, untuk mereka tidak berkelahi dan berusaha di antara satu sama lain. Maksud contoh contoh. Disebutkan bahawa contoh binatang buas. Saya selalu tengok National Geographic, suka tengok harimau, singa-singa yang mengejar binatang-binatang makan sebenarnya. Okey tuan-tuan. Bila binatang ini kejar binatang lain, dia tengok usaha. Bila dia kejar setiap masa ke? Tak tuan-tuan. Dia kejar masa bila? Masa dia lapar, masa dia nak makan. Sedangkan dia punya perangai binatang buas ni, singa, harimau semua ini jenis ganas. Okey? Jenis ganas. Artinya kalau ikut keganasan dia asal nampak binatang lain akan pergi serang dan bunuh. Itu asalnya. Tabiat binatang buas ni begitu. Tapi rahmah Allah, ini cerita Allah Ta'ala bagi rahmat, dicampakkan dalam maknanya hati. Kalau ada hati dalam pemikiran ke dalam binatang tu, pada binatang dicampakkan rasa kasihan belas kepada makhluk-makhluk lain. Walaupun sifat dia ganas, walaupun sifat dia suka membunuh, tapi dia membunuh bukan hanya semata-mata nak bunuh, tapi dia bunuh kerana nak makan. Kita kadang-kadang kesian tengok busa dikejar, digigit, biasa digigit leher tu. Gigit leher. Kesian kita tengok menjerit-jerit kan kawan tu kan. Tapi kita kata nak kesian apa benda, itu makanan dia. Kalau dia tak tangkap, dia tak boleh makan. Maka tak makan, dia lapar, mati kan. Kadang-kadang kita tengok viral, ular sawah belik monyet kan, menangis-nangis monyet tu kan. Kesian kita tengok. Tapi nak buat macam mana? Monyet tu makanan ular sawah contohnya. Jadi tak boleh nak kesian lah. Sebab itu makanan dia. Jadi kalau kita lepaskan monyet tu, artinya tak dapatlah makan dia hari tu. Contohnya kan. Contoh ni cerita rahmat Allah SWT. Jadi dalam rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas, dan di antara rahmat Allah Ta'ala juga dalam jual beli yang kita sebutkan tadi. Itu rahmat Allah SWT. Baik. Kemudian rahmat Allah SWT, terdapat rukun-rukun yang wajib kita patuhi bila nak buat tempahan. Dalam Islam ni tuan-tuan, bila apa-apa saja benda memang dia ada rukun, ada syarat dia. Macamlah kita solat ada rukun, ada syarat dia. Puasa ada rukun, ada syarat. Haji, ibadah-ibadah, semuanya ada rukun dan syarat. Sama juga dalam jual beli pun ada syarat. Dalam jual beli yang melibatkan tempahan pun ada syarat-syarat dia. Okey, apa syarat dia? Syarat dia yang pertama ialah adanya al-aqidan. Al-aqidan ni siapa dia? Al-aqidan ni dua orang, dua pihak. Dia tak boleh berniaga di satu pihak tuan-tuan. Ada penjual dia. Tapi pembeli tak ada. Dia kena ada penjual, ada pembeli. Artinya ada orang yang menjual dan ada orang yang menempah barang yang dijual. Artinya dua pihak. Itu al-aqidan. Jadi syarat untuk berakad ini tuan-tuan, mestilah akil dan baligh. Mesti akil dan baligh. Maknanya kalau kita suruh anak kita yang belum baligh pergi beli barang, secara umumnya tidak sah tuan-tuan. Kecuali barang-barang yang kecil-kecil, tak apalah, dimaafkan. Dia beli roti RM1, RM2, itu tak apalah. Tapi kalau suruh pergi beli kereta, contohnya anak baru 7 tahun, 8 tahun, dah bagi duit pergi beli kereta, tak boleh tuan-tuan, tak sah.
Tak sah anak-anak tak boleh membeli dan menjual kerana dia belum baligh. Al-aqidah ni akad mestilah orang yang akil, mestilah berakal dan orang yang baligh. Berakal dan juga baligh. Kadang-kadang yang belum berakal, belum baligh tidak usah masuk dalam mana-mana transaksi. Dia tak boleh menjadi salah satu daripada dua pihak yang berakad, tuan-tuan. Itu satu. Yang keduanya ada sirah. Sama juga dalam kes dalam pernikahan pun sama, kena ada dua pihak yang berakad. Kemudian dalam bab nikah juga pun ada sirah. Sirah ni ijab dan qabul. Kenapa ada ijab dan qabul, tuan-tuan? Dalam mana-manalah transaksi, mana-mana urusan pun kita mesti ada ijab dan qabul. Ijab adalah kita menawarkan untuk kita membeli, ataupun dalam bab nikah kita menawarkan untuk menikahkan anak kita. Qabul adalah orang yang menerima. Orang yang membeli itu adalah orang yang menerima. Okey, saya jual barang ini, kemudian saya membeli barang tersebut. Macam ada dua pihak lah. Okey. Kenapa perlu ada akad ini? Okey, baik tuan-tuan. Bila kita nak beli satu-satu barang, okey, tak ada siapa pun tahu apa yang ada dalam hati kita. Betul tak? Kita pergi kedai, katalah nak beli kereta. Kita pergi tengok ada display harga dia, katalah harga kereta Proton 50,000 contohnya. Okey, kita pergi pun masuk, kita tengok kan. Kadang boleh tak? Contoh boleh tak kita tengok dia tulis 50,000 tu, kita ambil duit cash, contohnya bawa cash, nah 50,000 kita pun nak start kereta jalan. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh Walaupun dah jelas nampak dia letak harga 50,000, kita cash tepat. Okey, nah 50,000, letak duit, ambil kereta, start jalan. Tak sah, tuan-tuan. Dalam hukum syarak tak sah. Sebab apa tak sah? Orang tu kan nak jual. Okey, persoalannya sekarang betul tak? Mula sebelum ni memang dia nak jual, tapi sekarang dia nak jual lagi ke? Contohnya dia masuk-masuk dalam kedai tu, showroom tak ada orang. Contohnya orang pergi toilet ke mana, tak ada orang. Dan kunci kereta ada dalam kereta tu, dia tulis harga 50,000 contohnya. Dia pun ambil duit, letak atas dekat atas meja, dia pun start kereta jalan. Tak sah, tuan-tuan. Tak sah. Sebab apa? Sebab mungkin kereta tu dah ada orang beli pun. Contoh, boleh tak kita beli barang yang dah dibeli? Tak boleh. Contoh, ataupun dia memang nak jual semalam, tapi hari ni dia rasa tak nak jual lah pula. Dia tak tahu kan. Jadi sebab itulah dalam Islam diwajibkan adanya ijab dan qabul. Masuk dalam kedai, kalau tokennya tak ada, tunggu dia. Kalau ada loceng tu, kalau loceng tin dulu, tunggu dia keluar. Okey, kereta ni okey dekat available lagi tak? Boleh, saya nak beli tak? Oh, dia kata boleh. Dia nak jual tak? Nampak jual. Okey, kita pun buat akad. Okey, saya beli kereta ni. Okey, dia tidak semestinya akad itu dengan kata-kata, tuan-tuan. Okey, maknanya okey kita buat agreement. Agreement tu akad lah. Okey, dia pun letak, dia tulis, okey, harga ni dijual dengan harga 50,000 tunai. Dia bayar tunai semua sekali. Okey. So, bayar duit. Okey, agreement sign semua, jalan. Sah. Maka okeylah, walaupun tak disebut, tak perlulah saya beli kereta ni dengan harga 50,000 tunai. Macam akad nikah kan, tak perlu macam tu, tuan-tuan. So, bagi duit, tulis kontrak sign, okey, jalan. Sah jual beli je. Sebab kita tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yang sebut tu kena lafazkan. Kalau tak lafazkan, kita boleh guna kaedah dengan cara apa dia? Dengan cara kita menulis. Itu pun boleh dilakukan. Kemudian seterusnya dalam bab jual beli tempahan ni, melibatkan tempahan ini mesti ada ra'su malis as-salmi. Maknanya ra'su malis salam. Maknanya kena ada duit lah. Sebab kita jual tempah ni biasanya kita akan bayar. Okay, kita akan bayar deposit, kita akan bayar pendahuluan. Jadi kena ada duit lah. Okay, biasa tempahan, orang tak akan menerima tempahan kecuali ada cagaran biasanya. Mana dia termasuk juga cagaran lah. Kita membagi cagaran berapa banyak, 10% ke 20% ke, ataupun kadang-kadang nak bayar semua. Okay, kalau contohnya orang yang berniaga tu memang dia kata nak kena bayar full lah. Kita bayar full. Kalau kita bersetuju, okay, kita bayar full. Itu yang kedua, yang ketiganya, syarat yang ketiga. Kemudian yang kelimanya ada al-musallam fi, ada barang yang ditempah lah. Okey, itu syarat dia.
Jadi kalau barang yang ditempah itu tidak wujud dan tidak boleh diserahkan, maka tak sah akad jual beli berbentuk tempahan tadi. Okey. Seterusnya tuan-tuan, sesuai syarat-syarat yang lain, syarat-syarat tadi rukun tu maksudnya kalau tak ada, ini beza dia. Rukun adalah suatu yang mesti ada. Contoh kita buat dalam bab kahwin tuan-tuan, kita dah pernah sebut beza rukun dengan benda yang wajib. Ada benda rukun, ada benda wajib. Rukun ni kalau tak buat tak sah. Itu rukun ya. Macam Fatihah rukun, tak baca Fatihah tak sah. Contohnya niat adalah rukun, tak baca tak sah. Okey, contohnya. Okey, tahiyat awal wajib tak? Tahiyat awal wajib. Tahiyat awal wajib. Tapi kalau tak buat, kalau terlupa, contohnya boleh sujud sahwi contohnya kan. Maksudnya dia masih lagi sah tapi dia bukan rukun. Kalau rukun memang tak boleh, tak boleh tinggalkan. Contoh. Baik. Jadi rukunlah satu benda, rukun yang wajib, yang mesti dibuat, kalau tidak tak sah. Dalam bab perkahwinan, contohnya rukun dia adalah mesti ada wali. Dalam nikah mesti ada wali. Tetapi kalau dalam bab nikah juga, mahar wajib, bukan rukun. Mahar adalah wajib. Contohnya seorang ayah mengatakan bahawa aku nikahkan kamu, anak aku nama-nama fulan bin fulan dengan kamu. Habis. Dia berhenti kat situ. Tak sebut pun mahar. Sah ke tak sah kan? Nikah tak sebut mahar. Sah ke tak? Agak-agak lah. Sah kan? Sah nikah. Kenapa sah nikah? Kerana mahar bukan rukun. Mahar bukan rukun. Dia adalah wajib. Benda yang wajib dibuat. Yang wajib dibuat, tetapi dia kena bayar lah. Wajib tu maksudnya mesti buat. Tak buat berdosa. Kalau nikah kemudian tak bayar mahar, selepas dia bersetubui isteri dia, maka wajib dia bayar mahar itu. Kalau dia tak bayar, dia berhutang sampai mati. Katalah sampai mati dia tak bayar mahar, sah nikah dia, tetapi dia berdosa lah. Dia akan berhutang lah dengan isteri dia. So akhirat nanti bila nak masuk syurga, isteri dia tahanlah. Ya Allah, laki aku ni dah kahwin lama, dia mati tak sempat bayar mahar, aku nak tuntut dia akhirat. Boleh tak? Boleh tak? Isteri boleh menuntut suami dia yang berhutang mahar tak bayar. Mahar sebab tu dalam cerita Piram ni boleh berhutang kan. Terima nikahnya dengan mas kahwin sekian hutang. Boleh tak? Itu bukan joke itu real. Memang boleh berhutang. Memang boleh berhutang, tidak ada masalah. Okey. Jadi itu namanya juga dia sebutkan sebagai rukun dan yang wajib. Okey, wajib kena buat juga, tak buat berdosa, tetapi kalau tak buat dia tetap lagi juga sah. Okey, sama jugalah dengan yang kita cerita tentang bai' as-salam ni, jual beli tempahan ni. Okey. Syarat dia mestilah taslim ra'sil malil musallam ilaihi fi majlis al-aqdi. Okey, syarat utama. Bila kita dah janji, okey, katalah kita pergi kedai, pergi showroom, kita beli kereta, okey, harga dia RM50,000. Okey. Janji dia, okey, sebulan daripada sekarang. Katalah hari ni 13 hari bulan, contoh, 13 hari bulan depan, okey, encik boleh datang ambil kereta. Keretanya warna merah. Okey, spek sekian-sekian. Okey, kita pun 13 hari bulan, tepat jam 9 dia buka kedai, buka showroom, kita pun pergi. Kereta tak sampai lagi. Janjinya pada sekian-sekian, tapi tak sampai. Okey, apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Kalau kita nak teruskan, kita boleh teruskan. Kalau tak, kita boleh cancel. Sebab dia tidak memenuhi kehendak dia. Baik as-salam ni, jual beli tempah ni, dia kena ikut, kena sebut, kena tepat mengikut apa yang telah dipersetujui. Datang-datang kalau hitam, dia nak merah, tiba-tiba dapat kereta warna hitam, dia tak berkenan. Dia boleh tolak dan boleh dapat balik deposit dia. Okey, ini keadilan dalam Islam lah. Okey, sebab kita dibenarkan bai' as-salam itu untuk bai' salam, tujuan dia untuk memberikan kebaikan untuk semua. Okey, tapi ada orang memikiri ataupun kadang-kadang
kadang-kadang kereta yang kita nak beli tu ramai permintaannya, dan ada kereta hitam orang tak suka, dia pun bagi kita yang tak suka. Tapi kalau kita redha tak apalah, kalau kita redha tak apa. Tapi kalau kita tak redha maka tak sah lah bai'ah salam tersebut, maka kenalah bagi baliklah. Saya tak suka, saya nak cancel, boleh cancel. Itu hak kita, tidak ada masalah. Baik. Jadi syaratnya mestilah barang yang kita tempah itu mestilah diserahkan dalam majlis, okey, yang dipersetujui lah, tempohnya sekian-sekian. Kemudian selain daripada itu, barang yang ditempah itu mestilah menempati, ini kita dah sebut tadi, menempati apa yang telah pun dipersetujui bersama. Kalau bercanggah tak boleh. Kalau bercanggah maknanya dia boleh ni lah, boleh cancel. Okey. Sebab itulah dalam dan juga dalam antara syaratnya juga, bila kita buat tempahan mestilah ma'lumul jins wan naw. Kena jelaskan betul. Kalau kereta apa nak beli? Kereta Proton. Okey. Model apa dia? Model tahun berapa? Spek dia apa dia? Kena jelaskan betul-betul. Okey. Lepas tu harga dia berapa? Kena jelas betul-betul. Okey, bagi kedua-dua belah pihak. Pembeli kena jelas, penjual pun kena jelas semua spek yang ada yang dipersetujui oleh kedua-duanya. Jadi bila datang kena tengok tepat tak? Ambil senalai tengok satu-satu. Okey, lengkap tak? Ada tak semua? Okey, ada. Alhamdulillah. Okey, barang yang saya tempah semuanya ada. Ikut spek yang saya dah setuju itu. Okey, maka bayar baki dia dan boleh ambillah kereta tu, boleh buat balik. Itu cara dia lah. Itu dia punya syarat dia. Okey. Kemudian sila. Okey, maqasid syariah dia berbeza dengan ta'zir. Okey, ta'zir ni ini cerita macam nak ke sana aja. tengah tajuk tengah hangat sekarang ni. Okey, tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, ta'zir ni dia duduk dalam undang-undang jenayah syariah. Okey. Jadi undang-undang syariah ni dia ada pertamanya yang dipanggil hudud. Okey, hudud ni memang tak boleh campur tangan oleh manusia. Itu hudud. Contohnya bab zina, itu hudud. Zina, kemudian liwat pun termasuk hudud. Mencuri, minum arak, okey, itu semuanya dikira sebagai undang-undang jenayah hudud. Murtad, okey, itu di antara jenayah hudud. Itu hudud. Hudud ni kalau ikut hukum syarak, dia tak boleh campur tangan oleh mana-mana pihak. Kalau orang berzina, sabit kesalahan dia, sabit kesalahan dia wajib dikenakan hukuman seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia belum kahwin, sebat dia 100 kali. Kemudian dibuang daerah selama setahun. Itu hukum hudud. Boleh dimaafkan? Tak boleh dimaafkan. Siapa pun tak boleh maaf. Raja ke sultan tak boleh maafkan. Tak boleh ringankan, tak boleh potong, tak boleh. Itu hukum hudud nama dia. Kalau orang dah kahwin, zina, rejam, wajib rejam sampai mati. Boleh tak nak ampunkan? Tak boleh nak ampunkan. Yang tidak boleh diampunkan. Okey, itu hukum hudud. Baik, dalam hukum yang berkaitan dengan ta'zir, dia tidak ada nas yang jelas tentang hukuman tersebut. Okey, dalam hukuman ta'zir contoh dalam bab zina, dalam bab zina contoh dalam bab zina, kalau sekiranya orang tu melakukan zina, sabit kesalahan. Okey, contohnya lah, ni saya buat contoh satu orang ditangkap di bilik hotel. Pasangan yang bukan mahram duduk bersama di bilik hotel. Kemudian disyaki melakukan zina. Dan ada bukti. Tapi buktinya bukan jelas. Buktinya contoh kondom yang dalamnya ada air mani. Contoh Baik. Kalau ini bila pasangan itu ditangkap, bila tanya kamu kahwin tak? Belum. Dia tak kahwin. Dia tak kahwin. Tetapi bila tanya kamu zina tak? Dia tak mengaku zina. Tapi bukti ada tak? Bukti ada. Tapi bukti itu tak kuat. Sebab air mani yang ada dalam kondom tu tak semesti dia punya, tak semesti mungkin dia punya ataupun macam mana pun. Tapi bukti ada tapi tidak kuat. Baik. Boleh tak kita kenakan hukuman hudud? Tak boleh.
Sebab hukuman hudud hanya boleh dilaksanakan kalau sekiranya sabit kesalahan melalui dua kaedah saja. Okay. Yang pertama melalui kaedah iqrar, pengakuan daripada pelaku zina. Contoh ditangkap, didakwa, kamu mengaku tak melakukan zina? Dia mengaku, maka boleh dikenakan hukuman hudud. Kalau dia tak mengaku, sedangkan ada bukti yang menunjukkan dia berzina tapi tak ada bukti yang kuat, maka hakim boleh kenakan hukuman ta'zir. Walaupun dia tak mengaku, sebab ada bukti-bukti. Pertamanya, dia tidak dikatakan tuduhan berzina, dia dikatakan tuduhan percubaan melakukan persetubuhan haram. Dia punya charge lain lah. Mana charge dia lain. Tuduhan percubaan melakukan persetubuhan haram, maka dikenakan hukuman ta'zir. Okey. Ta'zir ni tuan-tuan, dia boleh berbeza antara satu orang dengan satu orang. Ini ta'zir lah. Ta'zir ni dia panggil discretionary punishment. Mana ta'zir ni hukuman yang diberikan hak kepada hakim untuk menentukan berdasarkan budi bicara. Contoh yang sama tadi. Satu pasangan, katalah seorang menteri bukan menteri kat sini lah, menteri. Dia ada skandal dengan seorang wanita di dalam satu bilik, dan masa tu juga dia bawa satu lagi pasangan, driver dia dengan pasangan. Sama-sama melakukan zina, bukti sama-sama ada kondom yang sama tadi, dia punya bukti sama, dibawa ke mahkamah, disabitkan kesalahan. Boleh tak hukuman menteri dengan driver itu berbeza? Padahal perbuatan sama, jenayah yang sama. Jawapannya boleh. Walaupun hukuman berbeza, walaupun dia punya jenayah sama. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada budi bicara hakim. Hakim melihat, kalau driver ni, kalau dikenakan denda 10,000, berat tak? Berat. Tapi kalau menteri bagi 10,000, rasa apa? Tak rasa apa-apa. 100,000 tak rasa apa. So dia tak boleh bagi denda. Contohnya, dia kena, mungkin dia buat press conference. Contohnya, itu hukuman. Dia kata dia menyesal dengan perbuatan dia telah melakukan kesilapan. Contohnya, dia mengaku, dan mungkin diarahkan supaya meletakkan jawatan, tarik jawatan dia. Itu mungkin hukuman dia. Itu ta'zir. Itu perbezaan antara ta'zir dan hudud. Jadi kalau nak cerita sikit tentang apa yang berlaku, hukuman yang ada kat Malaysia ni tuan-tuan, semuanya adalah hukuman ta'zir. Jadi bila hukuman ta'zir, dia adalah berada di bawah budi bicara hakim, sama ada di mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Yang berlaku sekarang adalah kerana apa? Kerana isu perundangan. Isu perundangan. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, dalam negara kita, dia ada dua jenis hukuman. Dua jenis undang-undang. Satu undang-undang yang digubal oleh parlimen. Yang ni dipanggil civil law, undang-undang sivil. Undang-undang sivil semuanya digubal oleh parlimen. Dan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang Islam juga digubal oleh parlimen, tetapi untuk negeri-negeri yang tidak ada raja. Yang contoh wilayah di wilayah persekutuan. Jadi contohnya di KL yang luluskan undang-undang di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, contohnya undang-undang Islam digubal oleh parlimen. Sebab parlimen ada kuasa kat situ. Tapi di dalam negeri, undang-undang Islam adalah di bawah sultan, di bawah Dewan Undangan Negeri. Baik. Undang-undang persekutuan, perlembagaan persekutuan memberikan ruang kepada negeri untuk menggubal undang-undang mereka sendiri. Tetapi bukan sebebas-bebasnya. Jadi undang-undang dalam perlembagaan ada disebut undang-undang mana negeri-negeri berhak untuk menggubal undang-undang, apa-apa saja undang-undang, asal dia mengikut apa yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Perlembagaan kata apa-apa undang-undang yang telah pun ada dalam, dipanggil federal list, yang undang-undang yang telah pun digubal oleh parlimen, civil law, kalau ada di mana-mana negeri, maka dia terbantal dengan sendirinya, tak boleh dilaksanakan. Contoh saya ambil kes liwat. Kes liwat macam kes berlaku yang dekat Iki Putra yang berlaku dekat Selangor kan. Dia dah sabitkan kesalahan meliwat, kemudian dibawa kes ke mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan terima bahawa mengatakan bahawa undang-undang yang Selangor buat tu, undang-undang liwat tu adalah
bercanggah dengan undang-undang. Kenapa? Kerana undang lewat telah pun ada dalam senarai federal. Undang-undang persekutuan dah ada, undang-undang sivil dah ada undang-undang tu, maka negeri tak boleh. Dia bercanggah. Bila bercanggah, automatically dia terbatal. Jadi apa yang berlaku hari ini, dia terbatal kerana dia bercanggah dengan undang-undang yang ada. Itu je sebenarnya. Dan dia bagi saya melihat dia ada bukan ada isu, walaupun kita nampak yang membawa kes ini nampak macam lain macam kan, macam nampak macam memusuhi Islam, tapi pada hakikatnya dia berdasarkan pada undang-undang. Dia berdasarkan undang-undang. Ya, bukan ada isu-isu orang kata nak menentang Islam, tak. Dia isu undang-undang je. Dan kalau dia bertepatan, sebab tu ada undang-undang yang dibenarkan dan yang tak dimasukkan. Sebab dia masih dalam ruang lingkup undang-undang yang dibenarkan oleh perlembagaan. Jadi kalau ada apa-apa undang-undang pun, kalau ini contoh kita buat satu undang-undang yang melanggar, apa pula undang-undang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, limit, dia ada limit, dia ada limit, bukan bebas. Walaupun Dewan yang Undang-Undang Negeri diberikan kebebasan untuk mengubah undang, tapi kalau dia melanggar perlembagaan, melanggar ketetapan yang telah ditetapkan, maka dia terbatal. Tak perlu, maknanya dia tak boleh laksanakan. Dia tidak boleh. Contoh, dekat Kelantan ada hudud. Undang-undang hudud dah digazetkan, tapi boleh laksana tak? Tak boleh. Sebab dia bercanggah dengan perlembagaan. Perlembagaan tak benarkan dia laksana sebab dia ada limitation, ada limit dia. Nak rotan hak dia ya 456 je, 356. 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 kali sebatang, itu je. Hudud 100 kali. Tapi ditetapkan dalam undang-undang 6 kali je. Itu peruntukan yang diberikan oleh perlembagaan kepada negeri-negeri. Negeri tak boleh, maknanya dia tak boleh sebat lebih daripada 6 kali. Walaupun hudud memang undang-undang ada, tapi tak boleh laksana sebab dia bercanggah dengan perlembagaan. Itu isu dia. Ya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan sekalian, lebih kurang sedikit penerangan. Terima kasih kerana soalan tu. Okey. Ya. Okey. Okey. Gelak janda cari jodoh. Okey. Bagi link. Okey. Bila last tengok? Bila last sekali kita tengok. Okey. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang ni semuanya orang pergi online. Ya, semuanya online. Dulu masa PKP orang nikah pun, akad nikah pun online. Jadi Islam dia tidak menghalang lah. Dia tidak menghalang kita daripada menggunakan teknologi yang ada. Tetapi tengok keadaan lah. Tapi kalau melampau-lampau tu tidak boleh lah. Tapi kalau sekarang itu biasa, kita tengok banyak sekarang ni orang mencari jodoh online. Dia letak gambar apa semua. Cuma satu perkara yang perlu diberi perhatian, online ni bagi saya lah, saya letak gini, semua orang adalah penipu. Bila dekat online, semua orang, bila kita tengok je orang, hai, apa khabar, how are you, how are you doing, I like you, I love you, semuanya penipu, pembohong. Kecuali mereka yang boleh membuktikan mereka tidak membohong, ataupun yang boleh membuktikan mereka sebaliknya. Contoh, kita tengok Facebook, katalah siapa kat sini, tuan raja kita lah, tengok dekat Facebook, dia pergi kat, hai, Assalamualaikum, kita kenal dia tak? Kenal dia. Kita tengok check betul-betul kan, betul ke ni? Kita kata okey, jumpa karang dekat surau, okey boleh, jumpa betul lah, itu tak, itu boleh kita kata bau betul. Yang lain semua pembohong, tuan-tuan. Sebab saya sekarang boleh jadi Perdana Menteri dekat Facebook, dekat TikTok, saya boleh jadi Perdana Menteri sekarang. Nak jadi perempuan pun boleh, nak jadi pondan pun lagi boleh. Dalam dunia cyber ni, tuan-tuan, semua orang boleh jadi siapa saja dia nak. Pergi je copy, download je semua gambar-gambar, bagi maklumat, update yang original, update dia pun update kat sini. Orang pun tak tahu yang mana satu yang original.
Boleh tak? Boleh. Sebab tu dalam dari sudut mengiklankan diri untuk berkahwin, bagi saya tidak ada isu. So, dia jangan dibuat secara melampau lah. Maknanya bersederhana, maksudnya jaga aura, jaga apa semua sekali, maknanya adab-adab dan sebagainya. Maka saya rasa tidak ada masalah, sebab Islam tidak akan menolak benda-benda yang boleh membantu orang dapat jodoh. Payah kan sekali nak kahwin, payah. So itu di antara ramai sekali website-website yang bertemu jodoh sebagainya, banyak ya ada. Bahkan ada anak-anak kita pun yang bertemu jodoh melalui online. Semua online tu bukan terus kahwin tak, maknanya dia berkenalan. Dia contoh kadang-kadang awal jenis introvert, jadi yang pemalu, dia nak tengok perempuan pun dia malu kan. Tapi dekat internet dia laju kan. Mulai kan. Jadi dia gunakan internet ni untuk berkenalan. Saya berkenalan, okey dah berkenalan, okey. Katalah dia buat keputusan, okey saya dah suka, bawa family. Okey, bawa dengan family. Saya ada seorang anak macam tu. Dalam proses nak kahwin tuan kan. Dia kata setuju kau malu dapat online ni kan. Tapi bila kita jumpa tengok family dia apa semua sekali, keluarga bincang-bincang, dah bersetuju kan. Tak lama nak kahwin. Kan contohnya. Boleh? Tidak ada masalah. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Okey, golak insya-Allah. Insya-Allah. Okey tuan-tuan, ada lagi itu saja untuk malam ni insya-Allah. Okey. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Asr insya-Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله.